بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera, kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan kisah menarik ini dalam sejarah bangsa kita. Deruan ombak yang memecah pantai menjadi irama lagu yang mengasihkan. Ditambah pula dengan nyanyian burung-burung camar yang berterbangan mencari makanan di gigi air pantai itu. Suasana nyaman itu dihiasi pula dengan irama merdu, tiupan seruling dan gemaan bunyi jendang yang dipalu bertubi-tubi. Dengan penuh bersemangat menandakan ketumbukan tentera laut diraja sebuah kerajaan Melayu. Bersiap siaga untuk membuat rondaan di sekitar kawasan liputan rondaan mereka. Perahu dendang, perahu perang dan lancing yang laju kelihatan bergerak laju dan sering kejar-mengejar antara satu sama lain dalam membuat rondaan. Setiap kapal dagang yang lalu diperiksa sama ada mereka sudah membayar tol untuk menyeberangi selat yang terpanjang dan tersibuk di dunia sepanjang zaman. Permit diperiksa sebelum membenarkan kapal dagangan dan jongjong besar singgah di pelabuhan-pelabuhan perdagangan di 14 buah negara kota yang terdapat dalam persekutuan kerajaan itu. Begitulah pemandangan di sekitar kubu dan pelabuhan ketenteraan, serta fenomena di tengah-tengah laluan selat yang amat sibuk itu setelah dibuka dengan meluas pada kurun ke-7 Masihi. Laluan selat menjadi lebih popular berbanding laluan rentas semenanjung transpeninsular yang sempit dan memakan masa yang lama untuk ditarik menggunakan gajah. Lain pula ceritanya di pelabuhan-pelabuhan dan kawasan perdagangan di ibu negara kota Melayu. Kelihatan deritan pasar dan kedai di kampung-kampung. Kampung ialah pelabuhan pada zaman dahulu, sangat makmur dan tersusun rapi. Terdapat lebuh raya yang menghubungkan setiap pasar dengan bangunan kerajaan. Tentera-tentera serta hulu balang berkawal sepanjang masa di sekitar kawasan pasar. Kelihatan suasana perdagangan yang amat sibuk dan dipenuhi dengan pelbagai kaum dan bangsa dari serata dunia di sana, sebuah pelabuhan entrepot yang sangat kaya. Dan bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan serta lingua franca di setiap transaksi jual-beli. Di tengah lautan kelihatan jongjong besar, sebesar bangunan seperti Sogo atau UTC Puduraya. Dilihat berlabuh berhampiran pantai. Bukan satu, bukan dua, malahan sehingga beratus-ratus buah jong berlabuh pada satu-satu masa. Kelihatan perahu-perahu transit sangat sibuk memindahkan barang dagangan dan orang dari jongjong besar tersebut. Di pantai pula, Syah Bandar dan hulu balang Melayu sigap mengenakan busana Melayu, menyambut dan meraihkan delegasi-delegasi perdagangan dari serata dunia. Sebelum diiringi ke Istana Pentadbiran Sultan yang terletak berhampiran kawasan pelabuhan utama. Kemeriahan di pasar menutup terus irama ombak yang menghempas pantai. Ribuan orang datang dan pergi setiap masa. Menunjukkan kekayaan pasar sesebuah negara kota Melayu pada zaman dahulu. Begitulah hebatnya pemandangan di sesebuah pelabuhan yang sibuk dengan aktiviti perdagangan mega. Sebelum Melaka terkenal sebagai pelabuhan entrepot, Kedah, Jaya, Chaya, Jambi, Kuala Berang, Kelantan, Temasek dan sebagainya pernah bertindak sebagai kota pelabuhan yang sangat makmur dan kaya raya. Aktiviti maritim memerlukan disiplin diplomasi yang tinggi, di samping kekuatan dan kegagahan tentera laut sesebuah kerajaan. Kegagahan perahu-perahu layar Melayu dan kelajuan serta kecekapan pengendaliannya menjadikan pelabuhan di alam Melayu lebih selamat daripada ancaman Lanun dan negara-negara lain.
pedagang perlu membayar sejumlah besar wang sebagai tol bagi melepasi negara Melayu. Dan keadaan ini menyebabkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya sering cuma menyerang kerajaan-kerajaan Melayu. Serangan dibuat kerana pedagang kerajaan tersebut dikenakan bayaran yang tinggi sebagai tol atau cukai. Ataupun serangan juga dibuat untuk menjarah kekayaan kota-kota maritim ini. Natijahnya, bangsa Khmer, Jawa dan India sering menyerang negara kota Melayu, namun hanya Chola yang berjaya menyerang dan menjarah ibu kota utama di Taman Melayu sebelum dihalau keluar oleh Samara Vijayatunggavarman yang bijak berdiplomasi dengan kerajaan-kerajaan di Sri Lanka, Chera dan Pandya. Setelah itu, Raja-Raja Melayu belajar daripada peristiwa tersebut dan meningkatkan kekuatan tentera laut mereka. Mengapa pelabuhan di negara kota Melayu sangat terkenal dan makmur? Selain berfungsi sebagai laluan utama dari timur China ke barat India. Kota pelabuhan Melayu sangat terkenal kerana kebijaksanaan orang Melayu berlayar, membelai ombak dan mencipta perahu-perahu serta jongjong yang boleh digunakan dalam perdagangan. Berkurun lamanya, orang Melayu telah sampai ke benua Afrika dan Mesir. Mereka dikenali sebagai Zabak, iaitu panggilan kepada nama Jawaka, kerajaan purba yang mungkin wujud di pendalaman Asia Tenggara. Sekitar kurun pertama Masihi, iaitu semasa kerajaan Rom menguasai seluruh Levan dan Mediterranean, orang Melayu telah pun direkodkan berdagang dengan bangsa Rom tersebut. Mereka membawa rempah dan kulit kayu manis dengan menggunakan perahu layar yang seimbang. Dan cara pembinaan perahu layar seimbang tersebut diadaptasi kepada tamadun Eropah dengan orang Inggeris. Mula membina perahu dan layar berbentuk segi empat trapezium. Ia dikenali sebagai ibalan Citluk Sailboat. Teknologi ini juga dipindahkan ke tamadun Arab Purba, iaitu pelayar-pelayar nabati yang menggunakan perahu layar seti atau latin yang mempunyai layar Melayu. Seterusnya di India, arkeologi menjumpai perahu layar jenis ini seawal kurun ke-6 Masihi. Semasa angin monsun timur laut bertiup sekitar bulan Disember hingga Mac pada setiap tahun, pelayar-pelayar Melayu dengan beraninya mengemudi perahu-perahu layar mereka. Dengan beberapa penciptaan teknologi pelayaran yang boleh membawa mereka merentasi lautan terbuka. Justru, mereka dikenali sebagai bangsa pertama berlayar di lautan terbuka, merentasi pelbagai lautan. Mereka berlayar beribu-ribu kilometer sehingga ke Nanhai dan Ryukyu tanpa menggunakan kompas magnetik untuk menentukan arah. Dengan kuasa angin yang menggerakkan perahu layar dan panduan arah yang dibuat dengan memerhatikan trend pada bintang, arus lautan, jenis ombak, awan, haiwan akuatik setiap kawasan dan penghijrahan burung-burung. Kebijaksanaan mereka dalam memerhatikan alam membolehkan mereka mengemudi lautan dan merentasinya dengan jayanya untuk berdagang dan mengkoloni sesuatu tempat yang baharu. Sejarah pengembaraan ini dikesan bermula ribuan tahun dahulu dengan teori kewujudan tamadun Lapita di Kepulauan Bismarck sebagai transisi pelayaran bangsa Melayu dari Asia Tenggara ke Kepulauan Mikronesia dan Polinesia. Pada bulan Jun sehingga September setiap tahun, monsun barat daya pula bertiup kencang. Keadaan ini membolehkan bangsa Melayu yang berani ini menjelajah dunia. Sebelah barat pula dengan teknik dan teknologi sama yang digunakan semasa menjelajah ke sebelah timur. Oleh hal yang demikian, bangsa Melayu didapati pernah berdagang dan membuat koloni sehingga ke Zanzibar, Timur Afrika dan Madagaskar.
Sehingga bangsa Merina yang seramai lebih 20 juta orang hari ini di Madagaskar ialah bangsa yang bernasabkan bangsa Melayu Polinesia, iaitu mempunyai bahasa yang menyamai dengan bahasa Melayu Borneo. Koloni-koloni perdagangan Melayu juga dilihat pernah wujud secara aktif di Arabia Felix, Yaman, Sri Lanka, Selatan India, Teluk Bengal, Kantun, Ryukyu dan sebagainya.